Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih sebab korang sudi untuk hadir dekat dalam video aku kali ni. Jadi hari ni aku nak bagi tahu kat korang tentang satu benda ni hampir seluruh dunia kena tipu dengan benda ni. Apa benda tu? Jadi kalau korang nak tahu, benda yang aku nak ceritakan hari ni tentang manusia pertama yang jejakkan kaki dekat bulan. Betul ke ada manusia yang dah jejakkan kaki dekat bulan? Jadi jom, hari ni kita bongkarkan betul atau tidak. Jadi kalau korang nak tahu, manusia pertama yang telah dicatatkan oleh NASA, iaitu orang yang pernah menjejakkan kaki dekat bulan adalah Neil Armstrong. Pernah dengar tak? Jadi inilah dia, Neil Armstrong. Waktu dia jejakkan kaki dekat bulan tu memang kecoh gila lah. Satu dunia kecoh. Berjuta-juta orang kecoh tentang manusia dah jejakkan kaki kat bulan. Yelah, kalau sekarang kan tiba-tiba kau dengar ada orang dah pijakkan kaki dekat planet Pluto kan, kat mana-mana planet yang jauh-jauh, kau macam tunjuk, woi maju gila zaman ni kan. Sebab orang dah pergi kat planet lain kan. Even kalau aku sendiri, aku nak pergi ke negara lain pun aku sudah jauh. Ini kan aku nak melepasi daripada orbit-orbit ni, aku nak pergi sampai ke bulan kan. Memang memakan masa, memakan modal, dan macam-macam lagi lah kan. Jadi aku rasa benda tu kecoh satu dunia sebab orang ingat manusia ni dah maju waktu tu. Lagi-lagi pula dia ni orang US kan. Yelah, dulu masa time aku budak-budak aku memang anggap US ni memang maju. Diorang punya teknologi ni canggih kan, macam Jepun. Teknologi diorang ni apa-apa yang canggih mesti diorang start dulu. Lagi pula macam NASA kan, yang ada kena-mengena dalam projek tu. Lagi pula saintis-saintis yang ada kat dalam tu, orang-orang bijak pandai. Tapi bila aku duk fikir-fikir balik, aku rasa macam ada sesuatu yang tak kena tentang Neil Armstrong dan juga orang-orang lain yang dikatakan dah menjejakkan kaki kat bulan. Dan kalau ikutkan dalam sejarah, Neil Armstrong menjejakkan kaki dekat bulan pada 24 Julai 1969. Jadi ni dah 50 tahun yang lepas lah. Dah lama lah dia dah pergi ke bulan tu. Maksudnya dia memang maju lah. 50 tahun lepas dia dah pergi bulan lah. Kita ni dah 2022 tak tahu pergi mana lagi kan. Yelah, memang dahsyat gila lah. Sebab waktu tu memang zaman yang biasa. Nak kata teknologi yang canggih-canggih macam sekarang ni pun tak ada lagi. Yelah, kalau korang tengok dulu handphone pun memang handphone yang lama-lamanya kan. Handphone tu letak kat telefon dekat meja kan, melekat kat dinding, public phone kan. Kalau ada pun handphone handheld yang jenis boleh bawa-bawa pun gedebak. Kau pegang besar betul. Hello kat mana kan. Handphone tu memang besar. Tapi diorang dah ada teknologi yang canggih untuk nak pergi sana waktu tu. Tapi masalahnya jenama Motorola ni, handphone yang handheld ni boleh bawa-bawa ni, dikeluarkan pada tahun 1973. 5 tahun selepas diorang dah pergi ke bulan. Tapi macam mana diorang dah sampai dulu dah kan. Diorang tak tahulah, aku ni tak berapa pandai kan. Tapi mungkinlah diorang ada teknologi yang boleh menyampaikan info-info kan. Ni seorang kat bumi kan, seorang lagi dekat orbit, seorang lagi dekat bulan kan. Dia boleh sampai info, kami telah menjejakkan kaki di bulan. Dahsyat lah kan. So diorang dah maju kan. Dan kalau korang nak tahu, projek yang diorang berjaya untuk pergi sampai ke bulan adalah projek Apollo 11. Dan Apollo 11 ni antara projek yang membanggakan sebab diorang dah berjaya mendarat dekat bulan. Yelah, beribu-ribu batu jauhnya diorang nak pergi ke bulan weh. Memang jauh gila. Nampak macam dekat kan kalau kau tengok kat luar rumah. Dekat air ni, dekat air. So minit tu sampai kot. Tak bro, memang jauh gila kan. Memang diorang perlukan sesuatu yang memang agak laju untuk diorang nak pergi sana kan. Sedangkan kalau kau nak pergi 1000 km, kau perlukan kenderaan yang memang betul-betul laju kan. Jenis 400 km sejam kan. Cuma yang membuatkan aku lagi pelik, okey, aku sebenarnya tak berapa sangat dengan benda-benda macam ni kan. Tapi yang membuatkan aku pelik, sepanjang tempoh daripada Apollo 11 ni, yang diorang kata diorang dah sampai ke bulan, hinggalah ke hari ni, cuma ada 12 orang saja yang pernah menjejakkan kaki dekat bulan. Takkan baru 12 orang je. Yang ni membuatkan aku muskil. Jadi aku pun buatlah sendiri. Aku buat research kat Google. Aku tengok dekat website NASA sendiri. Aku tengok siapa orang-orang yang pernah sampai kat sana. Yang 12 orang pernah sampai dekat bulan tu. Dan untuk projek Apollo 11, iaitu Neil Armstrong, kemudian Edwin Buzz Aldrin, dia ni pun Apollo 11 juga. Kemudian Charles Peter Conrad, yang dia ni sampai kat bulan waktu Apollo 12. Kemudian Alan Bean, dia ni pun Apollo 12 juga. Kemudian Alan B. Sherpen Jr. Lepas tu Edgar Mitchell. Diorang ni dalam Apollo 14. Lepas tu pula David Scott,
dengan James Irwin. Diorang dua ni dalam Apollo 15. Lepas tu John W. Young dengan Charles M. Duke. Diorang ni dekat dalam Apollo 16. Kemudian Eugene Cernan bersama dengan Harrison Smith. Diorang dua ni dekat dalam Apollo 17. Jadi dalam berpuluh-puluh tahun ni, diorang 12 orang ni je yang pernah sampai dekat bulan. Tapi kenapa 12 orang je? Tak cukup dana ke pun? Kan? Takkan Perdana Menteri US dah tak ada duit kot nak keluarkan dana untuk nak pergi ke bulan balik kan? Negara-negara lain pula kan? Macam China, Rusia tak pergi pula dekat sana. Lagi-lagi pula negara Arab Saudi. Lagi kaya-kaya pula orang kat sana. Yelah, takkanlah dia orang je pernah pergi. Mentang-mentang dia orang ni antara orang yang pernah menyentuh permukaan bulan. Dah pernah meninggalkan tapak kaki di bulan. Memang power lah, kira achievement yang baru lah. So sepatutnya semakin lama semakin ada improvement kan. Takkan semakin lama dia hilang begitu saja. Ke dia orang ni ada satu mission, cukup telah bagi tahu dekat orang dia orang ni dah sampai ke bulan, lepas tu dah senyap gitu kan, dah tak nak buat dah projek tu. Takkanlah macam tu, pelik tu. Yelah, kalau difikirkan balik, orang zaman dulu kalau tengok kapal terbang pun terkejut kan. Wujud kapal terbang tu kan. Lepas tu tengok kapal selam, kapal tu menyelam dalam kan. Tapi benda tu memang dah menjadi sebab semakin hari orang semakin maju kan, semakin ada improvement. Tapi kenapa bab yang ni senyap dia kan. Dan baru-baru ni pun kecoh pasal Elon Musk. Dia ada buat roket dia sendiri dalam projek SpaceX, iaitu roket yang boleh terbang, lepas tu bila mendarat secara reverse. Yelah, kalau nak difikirkan semakin lama semakin majulah. Aku rasa bukan setakat boleh buat roket reverse je. Aku rasa Elon Musk tu boleh buat showroom Tesla dekat bulan tau. Yelah, macam projek dia ni, habis-habis dia buat roket tu, lepas tu dia letak kereta Tesla dia dekat roket tu. Itu projek dia kan. Tapi kalau fikir balik, 50 tahun lepas dah boleh pergi sampai sana. Takkanlah tak boleh pergi lagi kan. Takkan tak cukup dana pula. Lagi-lagi pula orang kat Arab Saudi. Lagilah kaya-kaya bang. Dia buat bangunan semuanya tinggi-tinggi. Kalau boleh dia memang nak nombor satu. Tapi takkanlah dia orang tak boleh pergi sana kan. Kalaulah dikatakan betul-betul dah boleh pergi sana, should be boleh letak base. Boleh buat base kat sana. Mungkin boleh bawa oksigen ke apa kan. Sebab dia orang dah sampai dah lompat-lompat dah main kat bulan kan. Takkan tak boleh letak tinggalkan apa-apa kat situ kot kan. Jadi aku pun rasa sedikit muskil sebab dah 50 tahun. Jadi patut ada improvement. Tapi 12 orang je pernah pergi kan. Yang lain tu sekadar main dekat orbit-orbit je kan. Macam angkasawan Malaysia kita ni pun main dekat orbit. Bukan pergi sampai ke bulan pun. Itu macam yang kita tahulah Sheikh Muzaffar kan. Sheikh Muzaffar angkasawan Malaysia kita ni yang pergi ke orbit. Itulah persoalan sebenarnya. Mana pergi orang-orang yang bijak-bijak pandai yang dulu buat roket sampai ke bulan tu. Sekarang ni mana pula perginya? Dah tak ada ke pun. Ke mission diorang ni cukup sekadar nak tipu satu dunia. Lepas semua orang dah kena tipu, diorang senyap lah, tutup lah mission. Tak pastilah. Dan aku pun hanya tu pendapat aku kan. Sebab aku rasa muskil. Macam ada benda yang tak kena-mengena kan. Aku rasa macam tak logik ni. Kenapa jadi macam ni kan. Itu pendapat aku. Jadi aku pun malaslah nak cakap lebih-lebih sebab aku ni bukannya saintis. Aku bukanlah angkasawan. Jadi kod-kod kalau ada siapa-siapa kat sini yang lebih arif tentang benda ni, korang pun boleh komen kat bawah. Boleh share pendapat korang atau maklumat-maklumat yang korang ada. Aku pun nak tahu juga kan. Jadi itulah sedikit info yang aku boleh kongsikan dekat dalam video kali ni. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa dekat dalam video lain. Terima kasih pada mana yang menonton video ni. Jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe YouTube channel ni. Dan yang paling penting, turn on notification untuk video yang akan datang. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Jadi, apa kata korang? Komen sikit. Nak tahu juga.